على رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبعد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Pada hari ini kita lihat kupasan huraian ataupun tafsiran surah Al-Mutaffifin, yakni surah yang ke-83, juzuk yang ke-30, dan ayat 1 hingga ayat yang ke-6 ini disusun oleh muallif, iaitu Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Janji buruk kepada orang-orang yang menipu dalam timbangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. صدق الله العظيم. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, iaitu orang-orang yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan apabila mereka menyukat untuk orang lain, mereka menguranginya. Tidakkah orang-orang itu yakin bahawa mereka akan dibangkitkan pada satu hari yang besar, iaitu hari ketika manusia bangun menghadap Tuhan sekalian alam. Sebab turun ayat ni, kita ambil dulu ayat yang pertama. Imam An-Nasai dan Ibnu Majah menyebut dengan sanad yang sahih bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, penduduk-penduduknya merupakan antara orang yang paling kuat menipu dalam sukatan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yakni yang menipu dalam timbangan atau sukatan. Timbang berat jenis kg ni, sukatan jenis sentimeter. Tu dia.
Maknanya dua-dua tu tak boleh. Bila dia sukat dan timbang untuk orang dikurangkannya, tapi kalau untuk dia, dia minta cukup, secukup-cukupnya. Ya, maknanya dia tipu orang lain tak boleh tipu dia. Ayat ni yang diturunkan ayat ni sebabkan Madinah mereka berniaga nak untung cepat, nak kaya cepat. Dia tak kira menipu pun menipulah, yang penting membujur lalu melintang sapu. Ni dia. Membujur lalu melintang sapu. Maknanya kalau pun meniaga tu menipu, tak kisah asalkan untungnya cepat. Selepas itu mereka pun menimbang, yakni menyukat dengan betul. Inilah turunnya Quran membawa perubahan besar kepada sikap, perangai dan akhlak manusia. Barulah Quran tu tuan-tuan yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai hujjah, yakni pembela untuk diri kita di hadapan Allah. Tapi kalau tak diamalkan, dia menjadi pendakwa kepada kita di hadapan Allah. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran ni sama ada menjadi pembela kamu ataupun yang akan mendakwa kamu besok di hari akhirat. Masyarakat Islam di Madinah itu berubah apabila turunnya Al-Quranul Karim. Kata almarhum Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah dalam kitab Al-Ma'alim fi Tariq, Al-Ma'alim fi Tariq, petunjuk sepanjang jalan. Dia kata apa? Al-Quran yang turun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan Quran yang dibaca pada zaman hari ini. Tetapi cuma bezanya Quran yang dibaca dulu oleh Rasulullah dan para sahabat itu berjaya menghalang manusia dari melakukan dosa dan maksiat. Kalau ada orang minum arak, turun Quran, berhenti minum arak. Kalau ada kedai arak, tutup kedai arak. Kita walaupun buat majlis tilawah Quran, kilang arak tak tutup lagi. Judi masih berterusan. Mana orang tak berubah sebab Quran tu dibaca sahaja. Tapi kita tak nak Quran tu dibaca tapi tidak membela kita. Kita nak dibaca tapi dia bela kita. Syarat dia bela kita, kita mengamalkan Al-Quran tu sendiri. Macam mana penduduk-penduduk di Madinah, turun je Quran, arah jangan tipu dalam jual beli, tak menipu mereka tuan-tuan. As-Sudi berkata di Madinah pada masa itu ada seorang lelaki yang dikenali dengan nama Abu Juhainah. Dia mempunyai dua penyukat, iaitu dia menerima sesuatu dengan menggunakan penyukat yang tepat dan memberi sesuatu dengan menggunakan penyukat yang kurang. Dia kalau nak beli barang, dia bawa timbang dia yang betulnya. Kalau peniaga tak ada penimbang, nah penimbang aku kau pakai. Tapi bila dia jual barang pada orang nak beli pada dia, dia gunakan penyukat dan penimbang yang lain, yang dah modifiednya. Dan tuan jangan tak tahu, zaman sekarang pun ada orang macam tu juga. Kat pasar-pasar tu, kawan-kawan saya cerita kalau berniaga pasal coket, dia timbang tu pun dia modified. Dia bagi tukar. Jadi kalau kita minta barang yang sekilo tuan-tuan, tak sampai sekilo tapi timbang ni dah sekilo. Ini dia. Ini profesional. Itu kalau orang zaman sekarang. Zaman dulu dia tak modified timbang tu. Dia bela pelesit cukup dah. Pelesit tu duduk je dekat timbang dia. Benda tu tuan-tuan tak cukup sekilo tapi dah kira sekilo dah. Dia kata nampak gaya macam tak cukup sekilo tapi sekilo juga. Dia penimbang dia tadi. Tak saya cek penimbang ni. Rupanya ada pelesit duduk sekali tuan. Ni dia. Jadi dua-dua ni memang tak boleh lah. Hukum, segi hukum memang tak boleh.
Jadi biasanya orang pakai penimbang-penimbang ni banyakkan menipu lah. Ini bangsa timbang-timbang ni kena jagalah. Tak faham juga tak dapat dia nolong nak ponak kan. Ini lalu turunlah ayat ini, turun pada orang ni. Ini orang pakai timbang ni, Quran turun tegur dia. Buanglah timbang yang menipu tu. Buanglah. Ataupun timbang dia bagi dacing, dacing kan. Tinggalkanlah dacing yang menipu tu kata dia. Ni dia. Ia merupakan surah terakhir yang diturunkan di Mekah. Oleh itu mengikut Ibnu Mas'ud, Ad-Dhahhak dan Muqatil yang merupakan surah Makkiyah. Ada kata dia surah Makkiyah ni ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada kata Madaniyah, ada kata Makkiyah. Ada pendapat mengatakan bahawa ia adalah surah yang pertama diturunkan di Madinah. Itu dia beza pendapat. Ada kata yang terakhir turun di Mekah, ada kata ini yang awal sekali turun di Madinah. Mengikut pendapat Al-Hasan dan Ikrimah, ia merupakan surah Madaniyah. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW datang ke Madinah dan penduduk-penduduknya antara orang-orang yang kuat menipu dalam sukatan timbangan. Dalam sukatan timbangan, lalu turunlah ayat ini. Selepas itu mereka pun menyukat dengan betul. Ini berdasarkan pendapat mengatakan surah ini adalah Madaniyah. Sekiranya surah ini Makkiyah, berarti baginda membacanya kepada penduduk Madinah setelah baginda sampai ke situ. Ini senanglah kita ambil pendapat yang ujung ni. Maknanya memang diturunkan Mekah, okey. Kemudian dibacakan ayat ni atau surah ini kepada penduduk Madinah ketika Rasulullah berhijrah. Jelas kan? Itu dia. Baik. Sekarang kita lihat tafsir dan ulasan. Bila Allah sebut wail, ay syiddatu azabin fil akhirah, maknanya dahsyat azabnya besok di hari akhirat. Dan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksudkan dengan perkataan wail yang disebut wailul lil mutaffifin, maknanya ialah wadin fi jahannama yasilu fihi sadidu ahli nar, maknanya suatu lembah di dalam neraka jahanam. Mengalir di lembah itu nanah-nanah penghuni ahli neraka. Sebab apa? Tubuh mereka dibakar, kan kulit ini dibakar, dikeluarkan air dan nanah serta darah, maka dia mengalir penuh dalam lembah neraka jahanam tersebut. Itu yang dikatakan balasan yang dahsyat bagi golongan al-mutaffifin, orang yang menipu dalam sukatan. Jadi perkataan at-tatfif, al-mutaffifin, orang yang menipu sukatan. Kalau menipu sukatan dalam Arab panggil tatfif, itu dia. Dia kata qala al-akharuna at-tatfifu fil kaili wal mizani wal wudu'i was salah. Ada yang mengatakan makna umum bagi tipu sukatan ini ialah pada sukatan panjang pendek itu dan juga pada timbangan. Termasuklah menipu dalam berwuduk pun dipanggil juga tatfif. Mutaffifin ni termasuk tipu wuduk, tipu solat. Ni dia. Ini solat dengan ambil wuduk takci ni. Basuh-basuh muka tak habis, basuh tangan pun tak habis, tak sampai ke hak siku, kan? Basuh kaki pun tak rata air. Kemudian solatnya pula kadang-kadang kita lihat macam patuk ayam, kan? Cepat, tidak ada tumak ninahnya. Solatnya itu mana tidak ada tumak ninahnya, ada penipuan di dalam solat. Maka ada setengah ulama mengatakan ini juga dipanggil mutaffif.